Kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus perkembangan dari Sarawak, Persatuan Graduan Dayak Sarawak berperanan penting meningkatkan ekonomi negeri itu. Perinciannya bersama Buma Win. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Persatuan Graduan Dayak Sarawak SDGA diseru untuk membantu kerajaan menaikkan taraf ekonomi komuniti Dayak di luar bandar. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng berkata, ini ke arah mencapai taraf negeri berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Jelas Premier Kerajaan mempunyai beberapa inisiatif untuk menggunapakai sepenuhnya sumber sedia ada dalam mengorak langkah ke arah ekonomi hijau. Ini kerana ia memerlukan kerjasama daripada penduduk luar bandar termasuk peladang-peladang kecil kelapa sawit. Sehubungan itu katanya, SDGA memainkan peranan penting membantu kerajaan meningkatkan pengetahuan masyarakat di luar bandar tentang polisi-polisi kerajaan dalam transformasi mencapai status negeri yang berpendapatan tinggi. Premier berkata demikian pada Majlis Malam Gala SDGA di Kuching. Dalam pada itu, beliau turut memuji para graduan SDGA kerana mempunyai semangat tinggi dalam menerokai bidang teknologi baru selain bidang pendidikan terkini yang merupakan intipati penting untuk bersama-sama memajukan lagi Sarawak. Pada majlis tersebut, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari juga melancarkan Ibu Pejabat Baharu SDGA yang dikenali sebagai Invent Space yang juga bertindak sebagai pusat inovasi serta acara. Perjanjian persefahaman kerjasama antara 5 gabungan politik utama yang membentuk kerajaan perpaduan dimeterai bagi mewujudkan kestabilan politik dalam negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, perjanjian tersebut merupakan asas untuk bentuk kestabilan politik supaya pembangunan ekonomi negara dapat dilaksanakan dan berharap persefahaman tersebut akan bertahan sehingga tamat penggal parlimen kali ini. Saya mengharapkan bertahan sebab kita sepatutnya sekarang ini fokus bukan lagi pada politik. Bila dah bentuk kerajaan, kita patut memfokuskan urus takbir yang baik supaya negara kita berada dalam keadaan yang baik. Dan kita memerlukan keadaan politik yang stabil untuk memastikan keadaan yang baik ini supaya kita dapat memfokus mentadbir negara kita supaya negara kita akan dapat kembali menjadi sebuah negara yang makmur dari segi ekonomi. Beliau yang juga Ketua Whip Kerajaan Perpaduan menambah bagi memastikan wujudnya kestabilan politik, satu usul undi percaya kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar yang dibuat secara moral akan dibentangkan pada persidangan Parlimen Isnin ini yang akan dibentangkan oleh beliau supaya dari segi politik menampakkan ada persefahaman untuk wujudkan kestabilan politik. Bercakap dalam sidang media di Kuching hari ini, beliau menjelaskan usul percaya itu perlu bagi memastikan apa yang berlaku pada sesi parlimen lepas tidak berlaku yang menyebabkan pertukaran Perdana Menteri yang silih berganti akibat wujudnya undi tidak percaya. Tegasnya, perjanjian persefahaman itu penting kerana sudah tiba masanya negara memfokus kepada pembangunan ekonomi untuk membantu rakyat kerana jika parti politik terus bertelagah, negara akan merudum dan yang menjadi mangsa adalah rakyat. Perjanjian persefahaman antara 5 gabungan politik utama meliputi Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak, Gabungan Rakyat Sabah dan Warisan dimeterai semalam. Manakala perjanjian persefahaman yang ditandatangani oleh parti-parti politik termasuk Gabungan Parti Sarawak GPS yang membentuk kerajaan perpaduan semalam adalah bertujuan memastikan kerajaan persekutuan yang stabil. Justru Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak Fazruddin Abdul Rahman menegaskan GPS masih GPS dan ia bukan sebahagian daripada Pakatan Harapan. Fazruddin menambah kerajaan perpaduan adalah kerajaan yang dibentuk oleh himpunan parti yang mempunyai objektif yang sama iaitu untuk membawa kestabilan kepada negara. Beliau berkata pada masa yang sama, rakyat juga harus mengiktiraf sokongan yang diberikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mengetengahkan perkara yang tidak dapat diselesaikan berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 untuk Sarawak dan Sabah.
Jelasnya Datuk Seri Anwar telah memberikan mandat penuh kepada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof untuk tuntutan MA 63 yang tertunggak ini diselesaikan secepat mungkin dan ia dijangkakan pemulihan hak-hak yang terhakis kepada Sarawak. Fazruddin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Tupong menyatakan demikian dalam satu kenyataan media menerusi aplikasi WhatsApp hari ini. Baik, sementara itu dalam perkembangan sama, penolong Naib Chancellor Kepimpinan dan Pembangunan Universiti Malaysia Sarawak Profesor Datu Muhammad Fazil Abdul Rahman memberitahu pemeteraian perjanjian persefahaman kerjasama antara 5 gabungan politik utama yang membentuk kerajaan perpaduan dilihat sebagai satu langkah dan inisiatif terbaik. Ini bagi memastikan bahawa setiap parti yang menganggotai kerajaan perpaduan akan bekerjasama sepenuhnya dan memberikan tumpuan penuh kepada pembangunan negara, kestabilan politik dan kelestarian ekonomi. Ia juga untuk memastikan setiap parti memahami dan menghayati selok-belok dan aspirasi yang ingin diketengahkan oleh kerajaan yang mentadbir pada masa ini. Usaha yang dilakukan pada hari ini dengan memeterai perjanjian di kalangan parti-parti yang mungkin berlainan ideologi pada waktu ini adalah untuk mencari kesaksamaan, mencari satu titik ataupun pertemuan di mana mereka boleh berkongsi aspirasi yang sama, berkongsi prinsip yang sama dalam keadaan untuk mentadbir negara daripada hanya memikirkan mengenai perjuangan parti politik mengikut ideologi masing-masing. Jelasnya sudah tiba masanya kerajaan yang mentadbir memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha mentadbir negara dengan lebih baik tanpa dibelenggu isu-isu politik. Ini kerana hanya dengan kestabilan politik sahaja, ekonomi akan berkembang baik selain memberi keyakinan kepada pelabur dari dalam dan luar negara serta memfokus kepada penyelesaian permasalahan rakyat. Bercakap kepada RDM, Profesor Datuk Muhammad Fazil juga percaya perjanjian tersebut memberi kelegaan dan jaminan kepada Kerajaan Sarawak bahawa Kerajaan Persekutuan pada hari ini tidak hanya omong kosong, malah berusaha menunaikan janji-janji yang telah diberikan bagi memastikan hak kesamarataan dan segala perkara yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 diberi perhatian dan boleh direalisasikan. Perjanjian persefahaman tersebut juga dilihat memberi kelebihan kepada Sarawak untuk melaksanakan inisiatif pembangunan negeri seperti ekonomi digital dengan adanya sokongan Kerajaan Persekutuan yang turut akan memanfaatkan negara secara amnya. Pembinaan bangunan tambahan Hospital Miri dijangka siap pada April 2024. Timbalan Menteri Kesihatan Lukan Isman Awang Sauni memaklumkan bangunan itu yang mula dibina pada Jun 2020 kini mencapai 43.13% setakat November lalu. Lukan Isman berkata ia merupakan perkembangan yang positif meskipun sebelum ini berdepan dengan kekurangan tenaga kerja selain pandemik COVID-19. Projek is ahead schedule, di mana kita pada mengikut jadual sebenar adalah pada peringkat 43.13% dan juga mengikut jadual yang dirancangkan adalah 38.51%. Maksudnya is ahead of schedule lah. Ini adalah satu perkembangan yang sangat baik di mana kalau kita lihat isu-isu berkenaan tentang pembinaan klinik dan hospital selalunya berdepan dengan masalah lambat. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas diberi taklimat perkembangan pembinaan bangunan tersebut di Pejabat Perhubungan Awam Hospital Miri. Bangunan 8 tingkat ini akan memuatkan 328 katil bagi menambah 345 katil sedia ada di hospital berkenaan. Setakat ini, seramai 1,700 kaki tangan termasuk pegawai kesihatan berkhidmat di hospital tersebut. Bilangan kaki tangan dijangka meningkat kira-kira 2,500 apabila siapnya bangunan tambahan itu kelak. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Salam perpaduan. Kita bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan.